Imam Malaysia Madani. Saya Nurul Atikah binti Ibrahim akan mengupas tentang tempat bersejarah yang dinamakan sebagai Tebal Keramat Tuanku Ani yang terletak di Kampung Tanam Dalat, Sarawak. Secara umumnya, telaga dikenali sebagai tebal oleh masyarakat Melanau di daerah Dalat. Tebal Tuanku Ani telah wujud sejak tahun 1940-an atas dasar menjadi sumber air tawar bagi penduduk kampung untuk memenuhi keperluan semasa musim kemarau melanda. Saya difahamkan bahawa setiap kampung mempunyai telaga masing-masing pada suatu ketika dahulu. Musim kemarau yang berlarutan telah menyebabkan air sungai Batang Oyang menjadi masin sehingga ke hari ini. Segala aktiviti terjejas kerana berhadapan dengan masalah air masin tersebut. Dalam usaha menyelesaikan permasalahan ini, penduduk telah mengambil inisiatif untuk menggali telaga sendiri. Beralih kepada Tuanku Ani ataupun Ibu Ani, beliau merupakan golongan bangsawan yang berdagang pelbagai barangan seperti tekstil dan perhiasan. Semasa berdagang, Ibu Ani akan singgah di rumah sahabatnya iaitu Nara binti Muna. Telaga tersebut akan menjadi tempat Tuanku Ani untuk menumpang mandi. Sebagai tanda penghargaan terhadap telaga yang banyak berkhidmat dalam memenuhi keperluan penduduk kampung, Tuanku Ani telah memberi beberapa peninggalan. Semasa Tuanku Ani mandi, beliau telah mengumpul rambut-rambutnya yang gugur lalu mengkumpalkannya menjadi bentuk bulat. Beliau telah meletakkan rambutnya ke dalam telaga di salah satu sudut yang kini telah ditanda menggunakan bendera kuning. Tuanku Ani telah berpesan bahawa sudut itu tidak boleh untuk dilangkah kerana tidak mahu berlaku sebarang keulahan. Sejak daripada kejadian itu, telaga itu tidak lagi digunakan pakai untuk memenuhi keperluan tetapi dimanfaatkan sebagai tempat untuk berhajat atau berniat. Menurut orang sumber iaitu Majina binti Kab yang kini telah berusia 64 tahun, dia telah mengambil alih tanggungjawab arwah neneknya iaitu Nara binti Munang serta ayahnya Kab bin Sidamo. Telaga tersebut telah pun dimanfaatkan dengan baik kerana ia amat mujarab. Orang sumber tersebut turut menceritakan bahawa peristiwa yang dialami oleh dirinya sendiri dan penduduk kampung setempat. Dia menceritakan bahawa ada penduduk kampung yang telah kehilangan sebentuk cincin. Mereka telah berusaha mencari semasa air surut berkali-kali, namun tidak ditemui. Penduduk tersebut mengambil keputusan untuk meminta pertolongan daripada Tuanku Ani. Dan setelah meminta pertolongan tersebut, cincin penduduk kampung itu dijumpai pada nadi kayu iaitu ranting kayu. Orang sumber tersebut turut menyatakan bahawa cara untuk berhajat tidak terlalu rumit namun harus ditepati. Beliau mengatakan kebanyakan yang berkunjung ke telaga tersebut untuk berhajat akan memberi wang, duit shilling, lilin dan lain-lain mengikut apa yang telah dijanjikan oleh penghajat. Saya difahamkan bahawa lilin juga akan dinyalakan setiap kali perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Beliau mengatakan bahawa sekiranya ada yang menyalakan sekotak lilin pada waktu senja, akan ada sebatang lilin kekal menyala sehingga keesokan harinya. Saya diberitahu bahawa niat yang telah ditetapkan masa untuk mendatangi telaga haruslah didatangi. Sekiranya tidak didatangi, ia akan muncul dalam mimpi melalui pelbagai jemaah. Namun sekiranya berniat tanpa menyatakan masa, ia tidak akan datang menuntut janji kecuali janji tersebut telah pun dilupakan oleh penghajat. Maka ia akan menjelma dalam mimpi. Tebal Tuanku Ani telah pun dibaik pulih semula pada tahun 2020 kerana keadaannya yang semakin buruk. Telaga tersebut telah pun dipagarkan dan jalan menuju ke telaga telah dibina dengan turapan konkrit serta jubir. Sehingga kini telaga tersebut masih digunakan pakai dengan baik dan dimanfaatkan untuk tempat berhajat. Masyarakat diharapkan dapat melindungi tempat bersejarah seperti Tebal Keramat Tuanku Ani agar generasi muda berpeluang memelihara dan memelihara warisan yang telah ditinggalkan kepada kita. Begitulah kisah tentang Telaga Keramat Tuanku Ani sebagai tempat bersejarah di Kampung Tanam Dalat yang kekal sehingga ke hari ini.